Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Faradila binti Abdul Kadir, dan pada hari ini saya akan berkongsikan satu topik yang sangat ringkas, satu topik yang sangat signifikan dalam hidup kita dan sangat penting, tidak kira sama ada kita sebagai seorang individu ataupun seorang pelajar maupun seorang pekerja. Dan topik pada kali ini saya pilih adalah berkenaan dengan tajuk self confidence, iaitu keyakinan diri. Apakah contoh keyakinan diri? Apakah faktor yang mempengaruhi self confidence ini, dan juga bagaimana cara untuk kita meningkatkan self confidence? Bagi tajuk ini, saya akan pecahkan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama adalah apa itu keyakinan diri, yang kedua apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan diri, dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk kita meningkatkan keyakinan diri. Apa itu keyakinan diri? Keyakinan diri adalah sikap mengenai kemahiran dan kebolehan diri. Ini bermaksud kita menerima dan mempercayai diri kita sendiri, dan kita juga mempunyai rasa terkawal terhadap diri kita sendiri. Kita juga boleh mengetahui akan kekuatan dan juga kelemahan diri kita sendiri. Kita juga mempunyai tanggapan yang positif terhadap diri sendiri, dan dengan itu kita boleh menetapkan harapan dan juga matlamat yang realistik tentang diri kita sendiri, dan juga dengan itu kita boleh berkomunikasi secara tegas dengan orang lain dan dapat menangani segala kritikan yang diberikan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Macam tadi kita dah tahu apa itu keyakinan diri, dan sekarang ini apa contohnya. Contoh keyakinan diri ini adalah yang pertama, kita menjadi diri sendiri. Kita bersedia untuk menyatakan pandangan kita ataupun menyatakan idea kita kepada orang lain. Kita menerima idea orang lain terhadap diri kita. Kita yakin kepada diri kita sendiri, kita yakin kepada pandangan kita, dan juga kita menerima diri kita dengan baik. Itu contohnya salah satu keyakinan diri. Dan sekarang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan diri? Apakah faktor yang mempengaruhi kepada keyakinan diri? Yang pertama adalah zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak merupakan satu zaman di mana permulaan kepada pengembangan potensi individu, termasuklah keyakinan diri. Zaman kanak-kanak juga dikatakan permulaan kepada seseorang individu itu membina keyakinan diri, membina potensi diri, membina self-esteem, hubungan di antara ibu bapa dengan anak-anak. Bagaimana cara ibu bapa mencorakkan diri anak-anak, hubungan kanak-kanak dengan ahli keluarga yang lain, yang menentukan kepada keyakinan diri dari masa ke semasa. Faktor yang kedua adalah berkenaan dengan persekitaran kerja. Persekitaran kerja bermaksud di sini adalah hubungan kita dengan rakan sekerja. Kalau kita tengok contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan rakan sekerja sehari-harian, ataupun kita berada dalam persekitaran kerja yang positif, persekitaran kerja yang memberikan aura-aura yang positif kepada kita, juga membantu kepada keyakinan diri. Sebagai contoh, kita sentiasa dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang berfikiran positif, yang sentiasa menyokong dan memberikan semangat kepada diri. Itu membantu juga kepada keyakinan diri. Faktor yang ketiga adalah hierarki di dalam jawatan pekerjaan, juga membantu kepada keyakinan diri. Sebagai contoh, apabila kita berada di dalam hierarki jawatan di sesuatu organisasi, semakin kita diperlukan ataupun kita juga menjadi aset kepada organisasi. Sebagai contoh, kita menjawat jawatan yang bidang yang profesional, juga membantu kepada keyakinan diri seseorang individu. Agama juga dikatakan salah satu faktor yang menyumbang kepada keyakinan diri. Setiap
Agama di dalam dunia ini sentiasa mengajak penganutnya melakukan kebaikan. Agama juga sentiasa menyeru hambanya bersangka baik atas apa ujian yang berlaku, atas apa musibah yang melanda. Jadi agama juga memainkan peranan penting kepada keyakinan diri dan juga pembentukan diri individu. Media massa juga dikatakan salah satu faktor penyumbang kepada keyakinan diri individu. Sebagai contoh, sama ada keyakinan diri negatif ataupun positif, ataupun negatif tinggi ataupun rendah. Sebagai contoh, kalau kita tengok sekarang ini lambakan produk-produk di pasaran, individu yang cantik adalah individu yang contoh putih, individu yang mempunyai kulit yang licin, kulit yang gebu, dan individu cantik juga dikatakan individu yang tinggi lampai. So ini memberikan satu tekanan dan juga satu label kepada masyarakat di luar sana, dan ini juga menjadi salah satu faktor kepada penyumbang keyakinan diri. Dan lagi, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan diri? Kesihatan. Ya, kesihatan juga salah satu faktor yang menyumbang kepada keyakinan diri. Sebagai contoh, apabila seseorang individu didiagnos oleh doktor sakit yang kronik, sebagai contoh kanser, dan apa perasaan ataupun apa penerimaan individu tersebut, dan individu itu akan membandingkan dirinya dengan kawan yang lain. So ini juga mempengaruhi tahap keyakinan seseorang individu. Apabila kita kesihatan semakin merosot, kita punya emosi tidak stabil, mood kita tidak seimbang, jadi ini juga memberikan satu tekanan dan juga stres kepada individu tersebut, dan tahap kesihatan ini juga memainkan peranan kepada keyakinan individu. Jadi kesihatan yang baik, kesihatan yang terkawal, kesihatan yang sihat itu juga turut mempengaruhi keyakinan seseorang individu. Apa lagi ya faktor yang menyumbang kepada keyakinan diri? Kawan-kawan sekeliling. Kawan-kawan sekeliling, keluarga dan kawan-kawan sekeliling juga dikatakan faktor yang paling besar, yang paling memberi impak kepada keyakinan diri. Sebagai contohnya, kita mempunyai keluarga yang menyokong, kita berada dalam circle yang positif, keluarga yang memberikan satu sokongan emosi, sokongan spiritual yang baik kepada diri kita, dan juga kita mempunyai rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang sekeliling yang menerima diri kita seadanya, yang sentiasa membantu di dalam kestabilan emosi kita, yang sentiasa menyokong. Ini juga sangat penting di dalam pengaruhi kepada keyakinan individu. Okey, dah banyak dah saya kongsikan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan diri individu. Jadi sebentar lagi saya akan ringkaskan apakah faktor-faktor tersebut supaya memudahkan pemahaman kita bersama. Jadi saksikan. Jadi tadi kita semua dah tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepada keyakinan diri individu. Dan sekarang saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita meningkatkan keyakinan diri. Adakah keyakinan diri ini boleh dibentuk? Adakah keyakinan diri ini boleh dibina? Ya, mesti. Okay, yang pertama adalah mempunyai persepsi yang positif kepada diri sendiri. Atas pelbagai sebab, kadang-kadang kita merasakan yang orang lain lebih baik, orang lain lebih hebat daripada kita, dan persepsi inilah yang menyebabkan kepada keyakinan diri kita sentiasa menurun. Jadi biasakan berfikir positif kepada diri sendiri, dan ini akan membantu diri kita dalam meningkatkan keyakinan diri. Okay? Terima apa sahaja kelebihan diri, melihat kepada apa itu kelemahan diri kita. Apa sahaja potensi dan juga kekuatan diri kita, kita guna untuk mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik. Okay? Apa sahaja yang berkenaan dengan kelemahan diri kita, kita mengkaji dan kita memperbaiki dari masa ke semasa. Jika kita melihat seseorang
lebih baik daripada kita. Kita belajar bagaimana cara untuk menjadi seperti itu dengan cara yang positif. Dan dengan itu kita boleh menjadikan diri kita juga seperti individu tersebut. Dan apabila kita melihat potensi diri kita, insya-Allah lama kelamaan perkara ini akan membantu di dalam keyakinan diri kita. Sebelum ini saya kongsikan adalah kita perlu mempunyai persepsi yang positif kepada diri kita sendiri. Jadi yang kedua adalah kita perlu siapkan dan lengkapkan diri kita, iaitu kita memastikan kemampuan diri dan mempunyai rekod kejayaan adalah salah satu cara semula jadi untuk kita meningkatkan tahap keyakinan diri. Keyakinan diri akan meningkat apabila kita yakin yang kita akan berjaya di dalam melakukan sesuatu kerana sebelum ini kita telah berjaya melakukannya. Jadi melatih diri sehingga kita memperoleh semua kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu pekerjaan kita, dan ikuti ujian latihan tersebut dan jadikan sebagai salah satu benchmark untuk kita mengukur kejayaan kita dalam sesuatu pekerjaan. Dan itu salah satu perkara yang membantu kepada keyakinan diri individu. Okey, yang ketiga adalah bagaimana cara untuk kita membina keyakinan diri kita adalah ketegasan. Biasanya orang lain mengkritik ataupun menjatuhkan pendapat. Dan semakin kita membiarkan pendapat kita diabaikan tanpa mengambil sikap pembelaan yang tegas, kita akan mula rasa kepercayaan diri semakin berkurangan dari masa ke semasa. Jadi salah satu cara untuk kita memperbaikinya adalah berdirilah dengan kata-kata dan pendapat dan cuba menerangkan setiap alasan kecil kita ataupun tindakan kita kepada sesuatu pendapat tersebut. Apabila orang yakin dan menerima idea kita secara berkala, tahap keyakinan kita akan mula meningkat. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah perkasakan diri kita dengan ilmu. Okay, kenapa saya katakan perkasakan diri kita dengan ilmu? Semakin banyak perkara yang kita belajar, semakin kita mempunyai credibility ataupun kita mampu untuk mengembangkan diri kita ke suatu perkara yang lebih baik. Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita boleh menyumbang kepada orang lain ataupun kepada organisasi. Dan daripada situ, tahap kepercayaan orang lain terhadap kita mula meningkat. Dan dengan itu juga kita boleh mencapai keyakinan diri yang baik. Okey, dan kita sudah mencapai kepada slide yang terakhir, iaitu rumusan, apa kesimpulannya, apa refleksinya. Keyakinan diri ini boleh dibentuk. Keyakinan diri yang lebih tinggi membolehkan kita mengalami kebebasan dan juga keraduan dan pemikiran negatif mengenai diri sendiri. Mengalami lebih banyak ketakutan dan kegelisahan. Keyakinan tinggi boleh menjadikan kita lebih bersedia untuk mengambil risiko, lebih mampu bergerak dan keluar daripada zon selesa. Dan kita juga mempunyai kebebasan yang lebih besar kepada kebimbangan-kebimbangan yang tidak membantu diri. Kesimpulannya, keyakinan diri ini boleh dibentuk dan ia memerlukan satu tahap latihan yang berterusan dan juga berpanjangan. Jadi, bersedia untuk terus membina keyakinan diri. Sekian sahaja daripada saya, Nur Fadila binti Abdul Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.